Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Agong dan Raja Pemaisuri istimewa di hati rakyat Sabah. Sarawak perlu selangkah di hadapan negeri lain, kata Abang Johari. Muhammad Sabu ke Sarawak bulan depan bincang rancangan tingkat bekalan beras. Pemerintahan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah akan sentiasa terpahat di sanubari rakyat Sabah. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur berkata, rakyat negeri itu akan mengingati kepribadian Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah yang terkenal dengan sifat merendah diri ketika menyantuni rakyat. Semua itu terserlah semasa lawatan bersejarah keluarga diraja itu sempena kembara Kenali Borneo pada September lalu yang telah menjadikan pasangan diraja itu bertahta di hati rakyat Sabah. Haji berkata, Seri Paduka berdua juga sentiasa prihatin ketika menyantuni rakyat dalam kesusahan. Bagi pihak Kerajaan Sabah, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Seri Paduka Baginda berdua atas khidmat bakti baginda kepada negara dan mengucapkan selamat maju jaya kepada pasangan diraja serta keluarga baginda. Al-Sultan Abdullah akan menamatkan tempoh sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada Selasa iaitu 30 Januari. Beliau berkata, Haji G berkata demikian dalam kenyataan yang dikeluarkan pada Ahad. Lantikan yang dan menteri adalah lantikan yang di-Pertuan Agong. Saya dapati ceritanya lain pula. Dan what choice do I have? Saya nak satu keadaan harmoni dalam negara kita ni. Keadaan politik tidak mententeram juga saya anggap itu satu keadaan yang sedih. Saksikan wawancara Lambaian Mahkota 30 Januari jam 8.30 malam di saluran 501 dan di semua platform Astro Awani. Menteri Bukan Melayu diundang menyertai Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang dijadual berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau mahu dengan konsep Malaysia Madani. Masalah India, China, Iban dan Dayak juga menjadi masalah Bumiputera. Dalam masa sama katanya, masalah Bumiputera juga menjadi masalah kaum lain. Kongres ini Kongres Bumiputera. Kongres ini akan menilai proyek-proyek yang dijalankan, memperkenalkan beberapa program baru dengan pendekatan baru. Tapi Kongres ini juga akan mengenal pasti beberapa aspek masalah yang dihadapi oleh bukan Bumiputera, orang Cina, terutamanya orang India di Malaysia. Saudara, ini pendekatan baru dan kita dalam Barisan Nasional, UMNO terutamanya, Pakatan Harapan, termasuk Keadilan dan Amanah, mesti berani berdepan dengan masalah ini, bahawa penyelesaian ini akan jauh lebih baik daripada skor kongres sebelumnya. Beliau berucap ketika menyempurnakan penutupan Konvensyen Kerajaan Perpaduan Peringkat Negeri Perak tahun 2024 di Pusat Konvensyen Casuarina di sini pada Ahad. Hadir sama Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi BN Perak Datuk Seri Syarani Muhammad, Pengerusi PH Perak Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan pimpinan tertinggi kedua-dua gabungan berkenaan. Perdana Menteri berkata semua isu itu mesti ditangani dengan bijaksana dan mesti jadikan agenda bersama dengan menekankan beberapa pendekatan baru. Sudah tiba masanya untuk Sarawak tampil selangkah ke hadapan berbanding negeri-negeri lain dan menjadi pemangkit pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Saranan itu dibuat Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Uping yang mahu negeri itu memanfaatkan kekuatan yang ada agar tidak ketinggalan dalam perkembangan ekonomi global semasa. Ujar Abang Johari, kerjasama antara Kerajaan Sarawak dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC adalah satu strategi penting bagi mencapai matlamat tersebut berpandukan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Beliau berkata demikian dalam amanatnya kepada peserta Forum Kepimpinan 2024 di Langkawi.
Forum menghimpunkan pihak yang berkepentingan untuk berkongsi pandangan dan idea serta mengenal pasti peluang kerjasama dalam usaha mengurus Sarawak dengan baik. Forum Anjuran Bersama Petroleum Sarawak Berhad Petros, SEB dan Sarawak Centre of Performance Excellence Scope itu menyaksikan 4 pembentangan daripada panel-panel jemputan. Antaranya mengenai PCDS 2030, kemajuan dan prospek matlamat pembangunan mampan SDGs untuk Malaysia dan Sarawak, kemampanan dan kepimpinan tindakan iklim serta ekonomi boleh diperbaharui dan berkeliling. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian dan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu akan ke Sarawak bulan depan bagi bertemu Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Pertemuan antara lain bagi membincangkan rancangan kerajaan mewujudkan jelapang padi kedua negara dalam usaha meningkatkan bekalan beras negara. Jelas Muhammad, 10 juta ringgit diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak untuk meneroka tanah menjadi jelapang padi. Ia bagi mencapai hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai antara negara pengeluar padi dunia menjelang 2030. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menyasarkan kira-kira 150,000 hektar kawasan tanaman padi di seluruh negara menggunakan amalan Smart Sawah Padi Berskala Besar Smart SBB Alas Kincan menjelang 2030. Jumlah keluasan itu meliputi 1/3 daripada kawasan penanaman padi seluruh negara yang dianggarkan seluas 600,000 hektar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Projek Smart SBB Alas Kincan di Bendang Tok Ajam di Pasir Putih, Kelantan. Mini Karnival Usahawan Desa KUD di Kota Samarahan dari 1 hingga 4 Februari depan menyasarkan nilai jualan RM300,000 bagi memperkasa golongan usahawan kecil di Sarawak. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Datuk Rubiah Wang berkata lebih 100 usahawan dari seluruh negeri itu akan turut serta, termasuk usahawan PIKO di luar bandar. Bukan saja dari sudut jualan, tetapi Mini KUD juga memfokuskan untuk memberi khidmat kepada usahawan-usahawan, bukan saja untuk mengembangkan usahawan-usahawan, mengembangkan produk masing-masing, tetapi dalam masa yang sama juga kita memberi sokongan dari sudut ilmu-ilmu berkaitan dengan pendigitalan, business matching yang akan dilaksanakan sepanjang 4 hari berkenaan. Tambahnya, bagi menarik kunjungan orang ramai, beberapa aktiviti lain turut disenaraikan termasuk jualan produk usahawan, mini planetarium, e-sukan, jualan rahmah, servis motosikal percuma serta pameran agensi. Karnival yang diadakan di halaman Samarahan bersebelahan Pejabat Majlis Perbandaran Kota Samarahan itu akan dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Menteri KKDW pada 2 Februari 2024. Pengguna media sosial yang mempunyai saluran sendiri di Sabah dinasihatkan supaya berdaftar dengan Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah untuk memudahkan penyelarasan jabatan itu. Pengarahnya Jainisah Muhammad Nur berkata ia juga bagi membendung berita-berita tidak sahih yang sering diviralkan dan mengganggu ketenteraman awam. Katanya ianya juga penting bagi menyekat berita-berita palsu yang boleh menggusarkan rakyat. Dan berita yang lebih tepat dan lebih bertanggungjawab itu dapat dikongsi kepada rakyat supaya seterusnya secara tidak langsung kita dapat menampanlah berita-berita yang tidak benar, berita-berita palsu yang seringlah sekarang ni diviralkan. Sekarang ni ada banyak berita palsu dan sebagainya, so kita harap benda tu dapat dibendung dengan kerjasama lah di antara Jabatan Penerangan dan juga media-media lain ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa majlis malam mesra media Zon Tawau di Dewan Mini Restoran Akidah Batu Tiga Apas, Tawau. Turut hadir merasmikan program tersebut ialah pembantu menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Dalam pada itu, Jabatan Penerangan turut memberikan sijil penghargaan kepada pengamal media sekitar daerah Tawau yang disampaikan Datuk Nizam.
59 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dari 27 daerah sekitar negeri Sabah menyertai kursus latihan renang di Tawau. Ia sebagai persiapan menghadapi monsun timur laut yang dijangka hingga Mac depan. Pegawai APM Tawau Kapten Japli Siping berkata, kursus berkenaan bagi mempersiapkan anggota agensi itu menjalankan tugas penyelamat sekiranya berlaku sebarang bencana seperti banjir. Sudah tentulah persediaan ini dilaksanakan untuk sebagai persediaan untuk membantu sekiranya berlaku bencana. Terutama sekali persediaan kita untuk menghadapi monsun timur laut ini yang akan berakhir pada bulan Mac. Keseluruhan peserta yang hadir untuk kursus kali ini itu kursus renang seri 1 2004 dalam 59 orang datang dari seluruh pelosok negeri Sabah di 27 buah daerah di Sabah ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa hadir meninjau kursus latihan renang APM Siri 1 2024 di kolam renang Shan Shui Tawau pada Jumaat. Sementara itu, tenaga pengajar terdiri dari pegawai yang terlatih dan memiliki sijil kejurulatihan. Jurulatih yang terlibat adalah seramai 10 orang, yang mana kesemuanya adalah jurulatih daripada Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sabah. 4 daripadanya adalah pegawai tetap, iaitu skim KP, yang mana mereka ini berlatar belakangkan ILS, memiliki sijil kejurulatihan ILS ataupun International Life Saving. Manakala yang selebihnya itu adalah anggota yang telah kita train dan mempunyai pengalaman dalam mengajar berkaitan bidang akuatik di daerah masing-masing. Bagi peserta, latihan ini amat penting sebagai persiapan mental dan fizikal ketika membantu masyarakat menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya melibatkan operasi menyelamat di air. Masa latihan di sini banyak juga saya dapat, contohnya macam siapa yang sudah pandai berenang tapi dia punya cara itu tidak betul, boleh perbetulkan. Sebagai seorang penyelamat, mestilah kita siap sedia untuk bencana akan datang, contohnya banjir atau sebagainya lah. Pengalaman saya berapa hari di sini banyak juga saya pelajari, seperti freestyle, kuak dada, kuak sisi, kuak lintang. Daripada semua tu saya pelajari, sejujurnya saya tak pernah berenang nih. Jadi semenjak saya ikut permulaan berenang nih, semua saya dapat. Saya belajar semua tu, ya. Kami sebagai perempuan ni, atau ada mangsa perempuan yang akan lemas, kami boleh tolong juga. Kursus latihan renang Siri 1 2024 itu berlangsung selama 7 hari, bermula 21 Januari sehingga 26 Januari 2024. Dan pelantikan Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dilihat tepat. Bagi penduduk di Miri yang ditemui Awani Borneo, mereka mengucapkan tahniah atas pelantikan itu. With his experience in Parliament and also his experience in mingle around with the community, I'm sure that he is someone that will be bringing Sarawak to another level. Tun, he is someone that very close to the public and very close to the on the ground. So Tun, he has his own mindset, and also he is a symbol of bringing Sarawak to another level. Memandangkan beliau telah memegang beberapa jawatan sebelum ini kan, sebagai lawyer, sebagai bekas polis, sebagai politicians. Saya yakin dan percaya kebolehan dan skill yang ada pada beliau dapat membawa Sarawak ke satu level yang lebih tinggi lagi. Special congratulations to Tun Wan Junaidi, TYT Sarawak, on your appointment. We hope with your appointment you will bring continuous success towards the tourism industry and other industry in Sarawak, especially in the Aku beri besar hati agar Tun Wan Junaidi dilantik sebagai TYT Sarawak. So, diharapkan kita boleh mujur, especially bagi kita Sarawak dalam apa jual bidang. We Sarawakians, we are very happy that you are being appointed as our newly TYT. We hope that you can bring better development to our beloved state of Sarawak.
and also to our younger generations. Congratulations, Encik. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salah hormat. Kita jumpa lagi.